Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak bincangkan satu perkara penting kepada usahawan yang ada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat. SSM sekarang dalam proses untuk mendapatkan pandangan awam sama ada mereka patut meningkatkan lagi nilai ambang pengecualian audit kepada syarikat-syarikat kecil daripada 100,000 kepada 1 juta. Proses ini akan berakhir pada akhir bulan ni, jadi sesiapa yang berminat bolehlah melawati laman sesawang SSM, muat turun dokumen konsultansi berkenaan dan membuat memaklumkan pandangan mereka kepada SSM sebelum tamat tarikh perkara ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk ke dalam topik ni, kita patut tanya diri kita, mengapa audit diperlukan ke atas syarikat-syarikat sedia berhad dan berhad yang berdaftar dengan SSM? Sebenarnya asas kepada keperluan audit ialah pemisahan di antara pemilikan dengan pengurusan dan pentadbiran. Pemegang-pemegang saham tidak semuanya menjadi ahli lembaga pengarah yang ada kuasa untuk mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan. Oleh sebab itu, setiap tahun di dalam mesyuarat agung, pihak ahli lembaga pengarah perlu membentangkan satu penyata keuangan yang menunjukkan tentang prestasi perniagaan, kedudukan keuangan, aliran tunai dan pelbagai maklumat perniagaan yang telah diaudit oleh pihak ketiga, iaitu juru audit yang bebas dan menjalankan kerja-kerja audit berdasarkan piawaian-piawaian yang dikeluarkan oleh profesion perakaunan. Jadi apabila pemegang saham menerima laporan keuangan, membacanya, maka mereka mendapat kepastian bahawa hasil operasi, kedudukan keuangan, aliran tunai dan maklumat-maklumat yang ada dalam penyata keuangan itu telah diaudit dengan bebas dan memberi gambaran yang benar dan saksama tentang perniagaan. Jadi pengasingan inilah yang menyebabkan audit menjadi penting. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menjalankan perniagaan yang kecil, tuan-tuan juga adalah pemegang saham, tuan-tuan dan puan-puan juga adalah ahli lembaga pengarah, maka pengasingan itu tidak wujud. Ya? Jadi apabila pengasingan ini tidak wujud, maka tidak perlulah kepada audit, kerana pemegang saham yang menjadi ahli lembaga pengarah, mereka boleh mendapatkan maklumat yang apa saja yang mereka mahu, dari segi jualan, dari segi pembelian, dari segi strategi perniagaan dan macam-macam lagi, sebab mereka yang memiliki dan mereka yang menjalankan perniagaan. Jadi bagi saya, prinsip pertama yang patut diambil kira ialah pemisahan di antara pemilikan dengan pengurusan. Jika syarikat itu dimiliki sepenuhnya oleh pemegang saham yang menjadi ahli lembaga pengarah, tak kiralah syarikat itu kecil ke, besar ke, tidak perlu diaudit langsung. Sebab asas ataupun teori kepada keperluan audit itu tidak wujud. Yang keduanya ialah dari segi tanggungjawab juru audit. Di Malaysia, Institute Accountant Malaysia telah mencadang dan menyarankan kepada ahli-ahlinya yang menjadi juru audit untuk memasukkan satu klausa di dalam laporan audit mereka yang menyatakan bahawa juru audit hanya bertanggungjawab kepada pemegang saham dan tidak kepada pihak-pihak lain. Ini berasal daripada satu kes di Scotland. Juru audit itu nama dia Bannerman, dan Bannerman ini telah disaman oleh sebuah bank di atas laporan juru auditnya lah yang digunakan oleh bank berkenaan. Maka di dalam pembicaraan, mahkamah telah menetapkan sekiranya Bannerman telah meletakkan satu klausa yang menyatakan bahawa dia hanya menjalankan kerja audit untuk pemegang saham dan bukan pihak lain, maka Bannerman
tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas kerja-kerja auditnya yang digunakan oleh bank ataupun mana-mana pihak lain dalam keputusan yang mereka buat. Jadi di atas sebab kes ini, maka banyak persatuan-persatuan akauntan di seluruh dunia telah menyarankan kepada ahli-ahli mereka untuk memasukkan klausa ini dalam laporan audit. Dan di Malaysia, ini diamalkan di atas nasihat Institut Accountant Malaysia. Jadi, apabila ada klausa itu, pihak-pihak lain seperti lembaga hasil, bank ataupun mana-mana kementerian yang menggunakan laporan audit sebagai asas untuk memberikan lesen, kebenaran dan sebagainya kepada syarikat, mereka melakukannya di atas risiko sendiri. Jadi, bagi saya, alasan bahawa laporan penyata keuangan yang diaudit ini di samping digunakan oleh ahli pemegang saham, boleh digunakan juga oleh pihak-pihak lain adalah satu asas yang tidak tepat. Kerana juraudit itu sendiri telah menafikan bahawa mereka bertanggungjawab ke atas pihak-pihak lain selain daripada ahli pemegang saham syarikat berkenaan. Jadi SSM kena ambil berat perkara ini, ya, sebab sebagai badan kawaslia, SSM sepatutnya fokus kepada undang-undang syarikat itu sendiri, dari segi tata kelola, dari segi hubungan di antara pemegang saham dengan pengarah. Jadi mereka tidak patut masuk campur dalam keputusan komersial, ya. Sama ada akaun beraudit perlu kepada lembaga hasil ke, kepada bank ke, kepada mana-mana agensi ke. Itu adalah keputusan komersial. Jadi badan kawaslia tidak boleh membuat keputusan komersial bagi pihak-pihak ketiga kerana itu tidak ada kena-mengena dengan kerja mereka sebagai badan kawaslia. Ini penting sebab di dalam membentuk polisi awam ada satu perkara penting yang perlu dihormati, iaitu tidak mengenakan syarat yang lebih berat selain daripada yang perlu, ataupun dalam bahasa Inggeris no more burdensome than necessary. Jadi kalau badan kawaslia ataupun mana-mana badan yang ada kuasa membuat keputusan yang menjangkau skop kerja mereka ataupun punca kuasa mereka, ianya akan membebankan pihak yang terpaksa mengikut arahan ataupun undang-undang demikian. Perkara ketiga dalam isu ini ialah quality audit. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin untuk melawati laman sesawang Institut Accountant Malaysia di bawah topik kawaslia, mereka membentangkan hasil pemeriksaan mereka ke atas firma-firma audit setiap tahun. Saya telah tengok laporan-laporan ini untuk 4 tahun kebelakangan, ya, 2019, 2020, 2021, 2022. Jadi dalam laporan ini, sebab biasanya setiap tahun lebih kurang 20 kerja-kerja audit diperiksa dan daripada pemeriksaan itu Institut Accountant Malaysia akan menilailah kerja-kerja ini sama ada menepati kehendak piawaian audit atau tidak, ya? Kerana dalam laporan audit, kesemua juru audit telah mengaku bahawa kerja-kerja mereka telah menepati kehendak piawaian audit yang digunakan di Malaysia. Tapi hasil daripada pemeriksaan MIA ini untuk tahun 2019 hingga 2022, tidak ada satu pun penyata keuangan yang diperiksa itu dikira memuaskan dari segi mematuhi piawaian audit. Malah hampir kesemuanya termasuk dalam kategori tidak memuaskan dan ada yang terlampau teruk yang perlu diambil tindakan oleh MIA. Jadi ini satu statistik yang tidak sihat. Dan bagi saya lah, sebagai sekiranya kita menjadi ahli badan kawaslia yang nak membentuk undang-undang, sekiranya secara statistik yang disediakan oleh industri itu sendiri mengatakan bahawa kualiti perkhidmatan yang diberikan tidak memuaskan,
macam mana kita nak gunakan perkhidmatan itu sebagai satu perkhidmatan yang wajib. Jadi ini satu perkara yang juga perlu diambil kira oleh Suruhanjaya Syarikat dalam menetapkan polisi ini. Jadi ada 3 isu yang saya bangkitkan. Satu ialah keperluan audit hanya ada apabila ada pengasingan di antara pemilikan perniagaan dengan pengurusan perniagaan. Yang kedua ialah laporan audit itu sendiri di Malaysia dihadkan hanya kepada pemegang saham. Jadi pihak-pihak lain tidak ada kuasa untuk, mereka boleh menyaman, tapi juru audit telah menyatakan mereka tidak bertanggungjawab kepada pihak ketiga. Dan yang ketiganya ialah kualiti audit di Malaysia ini amat rendah. Ya, jadi sebagai sebuah badan kawaselia yang bertanggungjawab, Suruhanjaya Syarikat kenalah mengambil kira perkara-perkara ini. Ya, tak boleh nak mengambil senang saja, tak perlu balik kepada teori asas mengapa audit itu ada. Dan satu peringatan kepada Suruhanjaya Syarikat, mereka tidak bertanggungjawab ke atas perkembangan industri audit di Malaysia. Industri audit di Malaysia adalah di bawah tanggungjawab juru audit itu sendiri. Mereka kena memberi perkhidmatan yang berkualiti, mereka kena memberi perkhidmatan yang ada tambah nilai, dan mereka tidak boleh menggunakan undang-undang yang dikawaselia oleh SSM untuk memaksa perniagaan menggunakan perkhidmatan mereka. Sekiranya perkhidmatan mereka itu bagus, walaupun tidak dipaksa, saya yakin usahawan akan menggunakan perkhidmatan audit mereka tu. Jadi tanggungjawab itu adalah tanggungjawab industri audit dan juga Institut Accountant Malaysia. Jadi SSM tak perlulah campur tangan dalam bidang ini kerana itu bukan kerja SSM. Ya, jadi sekadar ini pandangan saya. InsyaAllah saya akan tulis perkara-perkara ini dalam maklum balas saya kepada SSM, dan saya menyeru usahawan di luar sana, sekiranya anda berasa ini satu perkara yang penting, gunakanlah peluang ini bukan setakat untuk bersetuju dengan cadangan nak naikkan kepada 1 juta tu. Malah bagi saya lah, kalau 10 juta pun boleh. Maknanya syarikat-syarikat yang nilai jualan mereka bawah pada 10 juta, mungkin pekerja bawah pada 50, tak perlu diaudit langsung. Kalau perlu diaudit, biarlah itu menjadi keputusan komersial, bukannya keputusan yang dipaksa, berdasarkan 3 alasan saya tadi, bahawa audit hanya penting apabila ada pemisahan kuasa dan pemisahan di antara pemilikan dengan pengurusan. Apabila dan sekiranya juru audit itu sendiri mengatakan mereka pun tak nak bertanggungjawab pada pihak ketiga, mengapa kita kena paksa di atas dasar ianya penting pada pihak ketiga? Dan akhir sekali, kalau kualitinya tak ada, mengapa kita perlu paksa juga? Jadi sekadar itu pandangan saya, semoga ianya memberi manfaat. Saya tidak ada masalah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak bersetuju dengan saya, kerana isu ini memang isu lamanya, bukan hanya di Malaysia, malah di luar negara sekalipun. Malah SSM telah membuat reference kepada 3 negara, Australia, United Kingdom dan Singapura. Kesemuanya ada tahap nilai ambang yang tinggi. Jadi mereka tak nak menyusahkan perniagaan kecil ni. Sekiranya masih belum sampai satu peringkat, kamu buatlah apa yang patut mengikut kesusahan kamu, asalkan mengikut undang-undang. Tak perlu audit ni, dan audit hanya perlu apabila sudah sampai satu saiz yang mana ada kepentingan masyarakat di dalam perniagaan dan perniagaan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.